Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang Moving Average Envelope. Sebelum itu, nama saya Aini Akilah binti Fafi, nombor metrik 1180729. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana diberi peluang untuk menyiapkan buku ini bagi meningkatkan kefahaman kepada diri saya serta masyarakat tentang jual beli saham. Selain itu, saya berharap agar buku ini dapat memberi manfaat kepada pendatang baru dalam dunia saham untuk mengenali tentang indikator yang saya akan bakal terangkan sebentar nanti. Sebagai pengenalan, di dalam dunia pelaburan, corak carta adalah salah satu elemen penting dalam membuat technical analysis. Ilmu corak carta ini adalah penting bagi pelabur baru maupun lama untuk belajar dalam bagi memudahkan diri dalam menganalisa pergerakan harga saham. Terdapat pelbagai corak carta yang boleh digunakan oleh para pelabur dalam menganalisa secara teknikal seperti yang dinamakan sebagai bearish and bullish, continuation, reversal, Bollinger Bands dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat juga indikator yang paling mudah dan senang dipahami oleh pelabur serta popular di kalangan pelabur dalam penggunaan corak carta yang berlainan seperti envelope atau dipanggil sebagai moving average envelope. Maka di dalam buku ini saya juga akan menerangkan tentang apa itu envelope dan cara bagaimana untuk mengaplikasi indikator ini di dalam TradingView serta cara untuk membaca dan fahami tentang corak carta envelope itu sendiri. Definisi envelope. Envelope adalah salah satu indikator teknikal yang diasaskan oleh John Bollinger yang juga mengasaskan Bollinger Bands. Moving average envelope ini adalah indikator yang terdiri daripada dua moving average yang sejajar, iaitu disebut sejajar kerana berdasarkan perhitungan dari indikator ini adalah berasal dari satu moving average yang kemudian dihitung berdasarkan peratusan sehingga menghasilkan dua buah garis iaitu upper dan lower envelope. Di sini dapat diperlihatkan lebih jelas bahawa SMA iaitu yang mewakili simple moving average digunakan dalam penggunaan formula bagi memperlihatkan lebih jelas tentang mengidentifikasi trend pelaburan saham dengan menggunakan indikator ini. SMA iaitu yang di mana N mewakili jumlah jangka masa yang digunakan untuk purata bergerak dan D adalah nilai sisihan yang menetapkan jarak sampul dan jarak envelope dari purata bergerak. Seterusnya, indikator envelope dan strategi pelaburan iaitu penggabungan indikator envelope dan indikator yang lain. Yang pertama, envelope dan indikator envelope dan RSI. Indikator envelope ini berfungsi baik dalam pelbagai jenis pelaburan dalam mengetahui kondisi jual beli pasar serta corak carta dalam pelaburan. Oleh itu, kita boleh memasangkan indikator envelope ini dengan RSI indikator dalam julat perdagangan atau pelaburan. RSI atau lebih dikenali sebagai Relative Strength Index adalah salah satu indikator teknikal yang paling popular di kalangan pedagang. Ia dikenalkan oleh J. Wells Wilder pada tahun 1978 untuk mengukur kepantasan dan perubahan harga saham.
Indikator ini juga dapat membantu dalam mengenal pasti situasi terlebih beli atau jual, iaitu overbought dan oversold di pasaran, agar anda boleh memutuskan untuk membeli pada harga rendah atau menjual ketika harga tinggi. Di sini saya akan menterangkan cara untuk baca serta aplikasi indikator ini. Di dalam perubahan saham, apabila RSI mencapai kawasan oversold dan memberi keterbalikan tajam, iaitu apabila harga mencapai upper bound, ia menunjukkan bahawa itu adalah signal bagi pelabur bagi menjual. Namun, jikalau ia tidak mencapai upper bound, pelabur tidak digalakkan untuk jual. Sila tunggu 1 atau 2 candles untuk mengkonfirmasi bagi membuat peleburan. Sebaliknya, jika RS mencapai kawasan overbought dan mencapai keterbalikan yang tajam, iaitu harga itu mencapai lower bound, maka itu adalah signal untuk para pelabur untuk beli saham. Seterusnya, envelopes dan Bollinger Bands. Konsep Bollinger Bands sebenarnya hampir sama dengan moving average envelope. Ia hanyalah berbeza dari segi fluktuasi, iaitu bands memiliki tingkat fluktuasi yang fleksibel, sedangkan envelope memiliki tingkat fluktuasi yang tetap. Jika trend memiliki volatilitas yang tinggi, maka batas pergerakan harga bands juga harus menyelesaikannya. Jika harganya cenderung sideways, maka batas pergerakan harga juga cenderung menyempit. Manakala, Bollinger ini adalah salah satu indikator paling sering digunakan oleh para trader maupun investor. Beberapanya antaranya adalah menggunakan Bollinger sebagai support dan target price seperti yang dapat dijumpai pada penggunaan Bollinger ini. Cara ini biasa digunakan oleh para trader pada jangka pendek. Selain itu juga, Bollinger juga seringkali dijadikan signal buy dan sell bagi para trader. Di sini saya juga akan menunjukkan cara aplikasi indikator envelopes di TradingView. Pertama, sila layari laman web tradingview.com dan tekan pada penyaring saham dan pilih company yang anda inginkan. Sebagai contoh, saya gunakan di sini adalah Axiata Group Berhad. Dan sila klik carta berciri penuh. Seterusnya, setelah keluarnya carta berciri penuh tersebut, pilih penunjuk dan strategi, iaitu yang mempunyai simbol FX, dan cari envelopes dan klik padanya. Maka terpaparlah dan diperlihatkanlah akan frekuensi atau trend indikator envelope. Bagi indikator envelope, ia menggunakan SMA 20 hari dan jarak atau envelope 10%. Maka untuk mengubahnya, pilih tetapan. Ia akan mengeluarkan paparan seperti ini. Tekan pada input, tetapkan panjang atau length kepada 20 dan percentage kepada 10. Setelah selesai, tekan pada butang OK. Maka ini adalah hasil setting yang lengkap bagi indikator envelope. Di sini anda juga boleh membuat perbandingan atau gabung dua indikator berbeza seperti RSI dan Bollinger Bands seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi bagi melihat lebih jelas akan trend tersebut dengan mengulangi dari langkah 2 hingga akhir.
Sebelum saya teruskan, saya ingin menerangkan bahawa antara gabungan envelopes, RSI dan Bollinger Bands, saya dapat lihat bahawa cara yang paling mudah bagi para pelabur untuk memahaminya adalah dengan menggunakan gabungan antara envelopes dan RSI. Seterusnya, saya ingin menerangkan cara untuk mengetahui potensi atau signal jual beli saham. Di sini peniaga selalu menggunakan SMA sebagai menggunakan deviasi yang sempit iaitu narrow dari segi nilai, manakala pelabur memilih untuk menggunakan jumlah tempoh yang lebih tinggi untuk moving average yang lebih luas border jaraknya. Walaupun peniaga yang berbeza mempunyai cara tersendiri dalam menggunakan sampul surat atau envelope dan cuba mengenal pasti corak tertentu, aplikasi indikator yang biasa digunakan memberi amaran tertentu seperti overbought atau oversold, menjeli dan menjual dan membeli isyarat atau sebagai pengesahan trend. Di sini, cara untuk mengenal pasti sell signal dan buy signal. Signal jual atau sell signal akan muncul apabila harga aset melintasi upper bound seperti yang ditunjukkan di dalam penunjuk envelopes yang diaplikasikan dalam corak carta. Di sini, pelabur boleh mula menjual saham atau instrumen pada harga di atas upper bound dan menutup kedudukan pelaburan mereka setelah harga jatuh di julat pelaburan, iaitu antara kedua band, iaitu berada di dalam envelope channel. Manakala signal beli pula akan berlaku apabila harga melintasi envelope lower bound. Pelabur boleh memiliki posisi yang panjang dalam membeli saham pada harga di luar daripada lower band dan menghentikan kedudukan apabila harga itu bergerak kembali ke dalam batas envelope bounce tersebut. Carta ini menunjukkan cara untuk mengatasi potensi peluang untuk beli dan jual, dan cara ini dalam penunjuk envelope. Seterusnya, cara mengenal keadaan overbought dan oversold, iaitu dengan menggunakan gabungan envelope dan RSI. Keadaan overbought boleh dikenal pasti apabila harga menyentuh bahagian upper bound envelope. Pelabur harus mempertimbangkan untuk memasuk posisi jual kerana penurunan harga dapat diharapkan. Manakala keadaan oversold dapat dikesan ketika harga mencapai lower bound envelope, yang di mana ia menunjukkan kemungkinan amaran untuk membeli. Oleh kerana penunjuk envelope ini berdasarkan pada moving average, ia dapat menunjukkan beberapa ciri penunjuk ini. Hal ini kerana moving average sering digunakan sebagai pengesahan arah aliran dan penunjuk arah aliran pedagang menggunakan envelope dengan cara yang serupa. Selain itu, pelabur juga dapat mengenal pasti amaran untuk kemungkinan pembukaan trend baru atau perubahan arah aliran dengan melihat harga dan envelope band. Di samping itu, bagi mengenal pasti overbought dan oversold, para pelabur boleh menggabungkan indikator envelopes bersama RSI bagi memperlihatkan keadaan aliran corak serta saham aliran corak carta saham dengan lebih jelas.
sebagai penutup, sama seperti penunjuk yang lain, envelopes juga dilengkapi dengan batasan tertentu. Dengan satu kelebihan penunjuk envelope ini, dengan penggunaan julat pelaburan yang mudah untuk digunakan serta difahami dan diaplikasi oleh para pelabur, dan ia adalah salah satu signal yang mudah dikenal pasti. Pelabur juga boleh menggunakan penunjuk ini salah satu tool dalam mengenal pasti keadaan overbought dan oversold bagi sebuah papasaran saham. Juga saluran envelope ini juga mungkin memberi amaran yang lebih tepat apabila dirangka dalam jangka masa yang lebih tinggi. Selain itu, penunjuk envelope ini juga cukup popular di dalam kalangan peniaga teknikal. Indikator ini membantu anda dalam menaikkan trend yang berterusan dan tetapi tidak dapat mengenal pasti arah aliran yang baru. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. List yang saya gunakan atau rujukan yang saya gunakan bagi melengkapkan buku ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.